Kenapa kita sebutkan tentang terma pilih kasih itu? Kerana ini merupakan topik yang kami bawakan untuk anda, pilih kasih tapi secara termanya di ruang kerja. Dalam bidang kerjaya ini selalu akan timbul persepsi ada pilih kasih. Betul ke kita dipilih kasih oleh majikan? Macam ni kita nak tahu kita ni mangsa pilih kasih atau tidak, dan bagaimana untuk menangani situasi sekiranya anda rasa ada berlaku pilih kasih di ruang kerja anda. Jadi di studio pagi ini kita ucapkan selamat datang kepada Encik Azmin, Encik Iwan. Terima kasih kerana sedia bersama kami. Encik Azmin merupakan salah seorang perunding kerjaya dan ini merupakan satu topik yang sering dibicarakan. Kalau bukan saja di ruang pejabat, kalau di majlis-majlis tak tahulah bos ni macam manalah itu. Pandangan Encik Azmin macam mana? Dia sering menjadi topik gosip, mengumpat dan sebagainya. Benda ni kadang-kadang kita depan bos okey, belakang bos kita mengumpat benda ni. Okey, pilih kasih ni sebenarnya memang kita kadang-kadang di semua pejabat sebenarnya berlaku. Dan kadang-kadang kita sedar. Kalau kita tanya Ivan dan juga Leha sekalipun, memang berlaku. Tapi sebenarnya adakah interpretasi kita itu betul? Ianya pilih kasih. Kadang-kadang kita anggap bahawa bila seseorang tu dipilih oleh bos, diberi projek yang besar, ataupun orang kata bos selalu sayang dia, ajak dia pergi lunch, ajak pergi shopping, pergi sarapan dan sebagainya. Kadang-kadang itu sebenarnya based on the performance dia ataupun prestasi dia. Keserasian dengan bos. Sebab kadang-kadang kita pun, kalau saya tanya Ivan sendiri, kalau you nak pergi ke lunch, mesti you ajak you punya kawan yang lebih rapat, yang lebih you suka bersembang sebagainya. Tetapi di pejabat, apa yang berlaku adalah sekarang ni kita bos dia akan cari mereka yang lebih perform. Bila dia bagi kerja dan sebagainya, dia lebih apa orang kata bagi result yang lebih baik dan sebagainya berbanding orang lain. Ini yang berlaku, itu satu situasi. Tetapi situasi yang kedua adalah kadang-kadang memang betul orang ni tak bagus pun. Performance dia rendah. Itu yang kita nak bincangkan pada hari ini. Kalau perform tak apa juga, tapi kalau tak yalah, dia tak menonjol. Mungkin menonjol dari segi lain, tapi tetap mendapat tempat di hati bos. Betul. Itu yang kita nak bincang hari ini, iaitu mereka yang di bawah performance, di bawah prestasi yang sebenar, tetapi dipilih untuk naik pangkat, dipilih oleh bos sebagai pekerja yang terbaik dan sebagainya. Ini yang kita nak bincangkan. Ini satu situasi. Sebabnya bila kita bercerita pasal pilih kasih ini, ianya sebenarnya satu barah dalam satu jabatan dalam organisasi. Ianya sebenarnya orang kata dia boleh jadi kesan yang sangat buruk kepada organisasi jika dibenarkan ini berlaku. Mana kita biarkan, bos biarkan, dia layan. Kadang-kadang dia yang pilih kasih, dia pilih orang yang lebih bagus pada dia, orang yang cantik. Ini biasa berlaku kan. Kadang-kadang orang satu negeri, Ivan satu negeri dengan saya sebagainya kan. So, benda ni berlaku. Jadi bila berlaku benda ni, dia akan beri kesan buruk pada jabatan. Jadi bos-bos di luar sana kena berjaga-jaga sebab kadang-kadang di sekeliling bos ini, dia rakan-rakan anak buah yang terpilih ni sebenarnya ada yang lebih bagus. Encik Azmin, ada juga situasi bila mana ini yang diajukan oleh rakan-rakan saya yang memang ada perniagaan dan ada banyak staf. Ada staf yang begitu rajin, begitu proaktif, sampai staf-staf lain pula dia rajin sangat. Jadi nampak sangat bos sayangkan staf tersebut kerana terlalu rajin. Bagaimana ini boleh diambil iktibar oleh para pekerja lain supaya tidak melihat itu sebagai pilih kasih? Okey, sebab tu saya kata tadi, situasi pertama tadi adalah pekerja berkenaan memang perform. Cemerlang. Jadi kita sebagai pekerja yang tak terpilih ni kena tahu adakah kita sama par dengan dia, dengan pekerja tadi, ataupun kita lebih pada dia. Kalau kita di bawah daripada dia, definitely kita mesti tingkatkan prestasi kita, kita kena tingkatkan skill kita kena tingkatkan usaha kita. Berbanding kita duk bercakap pasal dia. Hari-hari duk bercakap kan, kita duk komen, duk komplain, kata dia kenapa bos pilih dia kan, kenapa dia ni, sedangkan kita dah tahu bahawa dia ni memang bagus, tetapi you tak nak berusaha untuk lawan dia. So mereka di luar sana kalau boleh lawan mereka ini. You dah tengok seseorang tu dipilih, so apa kata you lawan dia, apa yang dia ada you tak ada. Jadi lebih bagus berbanding kita duk bercakap tentang orang ni dipilih kasih, bos pilih kasih, tak adil dan sebagainya. Kalau ada situasi itu di dalam pejabat dan sebagainya, bagaimana kita nak ajukan, nak supaya majikan kita tahu, mungkin majikan tidak sedar tindakan yang memilih kasih tumpukan kepada pekerja-pekerja tertentu saja, tapi bolehkah kita
tegur bos. Macam mana nak meluah? Boleh, tak ada masalah. Tanpa menyinggung. Tanpa menyinggung ataupun bos akan pandang buruk Beri pada kesan. anda. Betul. Kita boleh. Sebab itu kalau ada berlaku situasi anda sebagai mangsa lah, kita sebut ada satu mangsa, anda sebagai mangsa, apa yang anda patut buat adalah anda kena tahu dulu, macam saya beritahu tadi, anda kena sedar bahawa di mana level anda. Kalau sekiranya anda benar-benar prestasi baik, orang yang dipilih kasih itu prestasi yang lebih rendah daripada anda, anda pergi jumpa dengan bos dan beritahu bos berkenaan, tanya dia apa yang patut saya buat untuk jadi sama macam pegawai yang dia telah pilih tadi. Tanya dia apa kehendak ataupun ekspektasi bos untuk saya jadi lebih baik dan jadi sehebat dia ni yang dipilih. So bos akan buat satu analisis dalam diri dia sendiri. Dia analisis, dia akan kata, aku sebenarnya dia ni dengan dia ni, sebenarnya dia ni Tapi lebih jarang bagus. bos nak mengaku. Mungkin tak berlaku depan-depan. Kita ada pemanggil. Baik, pemanggil kita ambil dulu. Hello, selamat pagi. Halo, Hello, selamat pagi. ni Chua ya. Chua dari... Halo Ivan. Hello, selamat pagi. Selamat pagi, ada soalan pilih kasih? Ha? Oi Kelantan. Okey, Kelantan. Soalan nak tanya soalan kat saya ataupun pasal topik ni? Kenapa dia tulis Sabah ya? Ha? Oh, Cua daripada Kelantan. Okey, soalannya silakan. Okey. Dulu saya kerja bank. Okey. Okey. Saya pun experience 10 tahun lebih. Okey. Lepas tu saya nak promotion lah. Tapi dia pilih kasih. Macam Online mana tu? dapat. Dia pilih Orang pilih yang lebih orang junior. dia. Lepas tu tapi yang tak berapa boleh kerja lah. Tapi my colleague tu semua cakap I okey lah boleh dapat. Tapi surprise-nya tak dapat. Jadi kita pun rasa sedih. Ya. Tapi kita tak tanyalah. Oh, tak tanya. Kenapa? Sebab in my opinion the boss is ratio sikit. Ya. Yang boleh Malay boleh, I Chinese tak boleh. So kerja-kerja tu dia tak boleh buat tapi dia pilih dia, kita pun tak boleh kata apalah. Baik. Terima kasih Chua. Terima kasih. Itu tapi terima kasih. Jadi situasi ini banyak berlaku. Bukan aspek kau saja. Kadang-kadang ada bos yang tak berapa berkenan staf perempuan. Betul. Ada bos yang tak nak kerja dengan lelaki. Jadi keberanian seseorang itu untuk, itulah macam kita tanyakan Cik Azmin tadi, nak bersemuka dengan bos itu. Ya, Chua memilih untuk pendam. Betul. Sebab itu kalau boleh, kalau anda di luar sana, cuba berani jumpa dengan bos. Cuba berani. Sebab kadang-kadang bos ini, dia bila kita beritahu one to one, Ivan ketawa kan pada dia, tapi sebenarnya ianya satu tindakan yang bagus untuk kita nyatakan. Cuma tindakan cara kita pergi tu kena tepat lah. You kena profesional, you lebih tenang. Jangan jumpa dengan bos you marah. Kadang-kadang you pergi jumpa yang menangis, you tunjukkan emosi yang bahawasanya you sedang frust kan, atau sedang kecewa. Kalau boleh jumpa dengan bos, cuba bercakap dengan lebih baik dengan dia, beritahu kepada bos, saya nampak ada berlakunya situasi begini di dalam pejabat kita. Adakah bos sedar? Terlebih dahulu kita buat dia bersedar. Kalau dia kata betul saya sedar perkara ini, so boleh tak beritahu saya apa yang patut saya buat untuk saya naik pangkat. Nak tanya komen Cik Azmin sebab ada kadang-kadang majikan ni dia bukan tak nak bagi naik pangkat, kadang-kadang dia tak terlintas. Betul. Tak terfikir, saya ingat dia tak minat. Saya ingat dia tak minat portfolio ni. Jadi kadang-kadang budaya di Asia ni, kadang-kadang minta maaf cakap lah, segan. Segan nak risau. Kalau kita orang tak promote kita, tak kalah kita nak menjual diri sendiri kan. Jadi I ingat you tak nak that portfolio. Jadi itu juga berlaku bila mana bos tak tahu yang anda minat bidang tersebut. Jadi tak dapat lah. Jadi kita pula fikir, pilih kasih lah sebab tu ambil orang itu je. Betul. Orang Malaysia ni memang masalah dia adalah dia tidak mahu menyatakan apa yang dia nak. That's why kalau boleh ambil ruang untuk berbicara dengan bos, beritahu kata bos, saya rasa saya layak untuk duduk dalam pos berkenaan. Sebab saya ada ni, saya ada kemahiran ni, saya ada lebih ni, saya pandai bercakap, saya boleh berkomunikasi, saya boleh duduk depan orang. So saya rasa pos berkenaan sesuai untuk saya. Tapi datang dengan substance lah. Datang dengan substance. Jangan you beritahu kosong sedangkan you baru bekerja 1 tahun, you nak kejar pengurus kan. Kalau boleh
you ada substance dan beritahu kepada bos, akhirnya bos akan sedar, oh okey, sekarang ni ada dua situasi. Ataupun untuk mengelakkan situasi itu, bos sendiri mungkin boleh main peranan. Ya, okey, ada calon-calon ini 5 orang tercalon untuk naik pangkat tapi kekosongannya hanya satu. Berikan justifikasi kenapa calon individu itu yang dinaikkan pangkat. Betul. That's why kalau boleh, bos perlu memainkan peranan supaya melihat semua kaki tangan yang ada di bawah dia. Tengok dulu, jangan pandang kepada seorang saja. Mentang-mentang you minat dengan orang ni, you pandang dia. Tengok semua. Kalau you ada 10, you pandang semua dan berikan mereka kerja. Berikan mereka tugasan yang adil dan saksama. Jangan bagi yang ni tugas berat, yang ni tugas ringan. You bagi saksama dan akhirnya you akan tengok bagaimana prestasi mereka. So baru di situ you boleh pilih. Pilih based on merit. Ya, jadi bila dah bagi tak boleh buat, barulah cakap sebab tu saya awak tak dapat, sebab awak tak dapat deliver result yang betul. Kalau saya sebagai majikan ataupun bos, sebagai peringkat pengurusan dan sebagainya, nak elakkan pilih kasih, kadang-kadang ni susah juga dia. Itulah wujud keserasian kita dengan pekerja tertentu yang mungkin tidak begitu cemerlang dari segi kerjanya, tapi disiplinnya bagus. Berbanding yang seorang lagi yang masih boleh diasah. yang bagus dari segi kerjanya, tapi mungkin dari segi disiplinnya ataupun dengan kita pula mungkin tak serasi. Jadi pemilihan tu bukan kita pilih kasih, tapi ada judgement dan juga elemen yang kita sebab itu organisasi perlu buat satu program. Program ni banyak kita buat di banyak bahagian semua manusia, iaitu talent management. You kena manage mereka ini, talent. So talent ni dia bukannya datang hari pertama dia dah hebat. Biasanya didatang dengan package. Kita kena datang hari pertama, ada training dan sebagainya. Adakah you menyediakan training? Organisasi perlu sediakan latihan, perlu sediakan platform, perlu sediakan ruang. Sebab saya ada tengok satu organisasi, saya pergi melawat. Organisasi ini satu organisasi yang bagus, yang mana mereka memberi peluang kepada semua orang yang ada di bawah dia untuk perform semua sama rata, dan bagi penilaian prestasi itu berdasarkan merit dan juga performance project yang mereka buat. So based on that, bagus akhirnya. Terima kasih Encik Azmin, dalam kesingkatan masa juga sempat kita rangkumi dari segi majikannya, dari segi organisasinya, untuk para pekerjanya juga masing-masing ada peranan tersendiri. Jadi kena keberanian tu kena tambah sikit. Jangan pendam. Maju. Jangan pendam. Kita hak kita untuk bertanyakan justifikasi kenapa kita dipilih kasih ataupun tak terpilih kasih.